Jadi budaya letak duit dalam poket ni, tuan kena berhenti. Baik, dalam bab ni kan, saya nak, untuk memudahkan semua orang, Nabi SAW menganjurkan kita untuk ucap takziah. Takziah adalah tuntutan sunnah. Takziah tuntutan sunnah untuk 3 hari pertama selepas kematian. Artinya 3 hari pertama tu kamu jumpa keluarga orang mati, kamu ucapkan takziah. Azzamallah ajrakum, ahsanallah azakum. Allah bagi kesenangan di sebalik kesulitan kamu dan Allah tambahkan pahala. Kamu ucapan-ucapan sebegitu. Jumpa mereka dan ucapkan. Untuk memudahkan sebahagian orang apabila setelah kematian mereka akan duduk di satu tempat. Ni budaya Arab lah, budaya di sini. Mereka akan duduk di dewan ke apa-apa. Orang akan datang ke situ untuk ucap takziah, lepas tu orang balik. Sambil ucap takziah tu orang mainlah minum teh apa semua, orang minum, ucap takziah dan balik. Kalau kena time ucap takziah tu keluarga tengah makan pada ketika itu, orang main join makan sekali kadang-kadang orang tak makan, dia pun makan dan balik. Itu berlaku di sini lah, budaya di sini. Di tempat kita pula, budaya takziah ni tetap berlaku juga. Kan biasa kalau orang tak sempat nak mai lawat jenazah tu, setelah kematian, orang akan pergi ke rumah orang mati tu untuk ucapkan takziah. Ini juga kena dengan sunnah Nabi SAW. Tuntutan sunnah. Kalau tak dan pergi ke kubur, lepas kita sampai lambat sikit, pergi ke rumah orang mati tu ziarah. Ziarah keluarga dia. Tuntutan Nabi yang kita buat. Kita memang buat. Dan kita juga buat, sebahagian kita ni, budaya kita, banyak juga budaya kita yang bagus. Kita pergi rumah orang, kita tak pergi saja-saja. Kita akan bawa kan, kita bawa buah, kita bawa makanan, kita bawa lah apa-apa sikit-sikit. Ini juga tuntutan sunnah yang kita dah buat dah. Tuntutan sunnah yang kita dah buat. Pergi ke rumah orang mati, ucapkan takziah sambil bawa sikit untuk mereka makan. Kena dah dengan sunnah. Cuma apabila menghimpunkan orang untuk buat kenduri. Logik yang digunakan oleh orang, logik dia, biasanya orang kata satu nak bagi pahala. Sedekahkan pahala kepada orang mati itu. Yang kedua, nak baca Al-Quran. Kena baca Al-Quran pergi kepada orang mati itu. Yang tiga, sedekah tu sampailah, mudah-mudahan sampai kepada orang mati tu. Ada orang pula kata, orang mai tolong kita banyak dah. Orang tolong kita kebumikan jenazah, orang mai tolong kita uruskan jenazah, kita bagi mereka makan. Ini semua logik-logik yang kena lah dengan akal kita, kena. Tetapi, tuntutan Nabi SAW dalam situasi ini, betul yang kita cakap betul. Tapi yang Nabi tuntut dalam situasi ini adalah, satu, kita mudahkan keluarga orang mati tu. Mudahkan bagi mereka. Sebab tu Nabi sebut, sediakan makanan kepada keluarga orang mati. Kerana mereka berada dalam kesulitan. Bagi makanan dekat mereka. Jadi apa yang berlaku? Apabila orang yang baru kematian ni, baca Al-Quran ni kita kata khilaf lah. Khilaf mazhab sampai ke tak sampai. Kalau surau kampung tu dia pilih untuk dia nak baca Al-Quran. Malam orang mati tu dia nak baca Al-Quran, nak bagi kepada orang mati. Malam ni lepas maghrib kita nak baca tahlil. Arwah ni meninggal dunia, kita nak baca tahlil bagi kepada. Itu okey. Yalah ada khilaf sampai tak sampai. Tapi pada saya itu okey. Kalau itu nak dihidupkan, dia nak baca Al-Quran dan sebagainya kepada orang mati, ini khilaf yang tak ada masalah. Boleh buat. Tapi budaya yang menekan keluarga orang mati tu, orang dah mai baca tahlil takkan tak bagi apa-apa. Bagilah sikit pulut kuning kat depa. Tak, ini menyusahkan orang. Budaya ini untuk orang yang senang tak apa, untuk orang susah. Untuk orang yang susah, mungkin orang akan kata, tak apa, tadi kan orang main ziarah jenazah, orang bubur duit dalam tabung, gunalah duit tabung tu. Duit tabung tu nak bagi senang keluarga orang mati, bukan nak bagi hampa makan. Kalau nak bagi hampa makan, baik tak payah dalam tabung. Dia pusing kat situ balik. Masuk juga itu. Jadi, budaya ini kalau dihidupkan, ialah untuk orang yang mampu, dia anggap tak ada apa-apa. Okey, aku mampu. Tapi apabila dia dibudayakan, ini budaya yang menekan sebahagian orang. Bahkan ramai orang tertekan. Dia tertekan. Itu kalau hari kematian. Kalau selepas 3 hari, dia masuk dalam bab mengingati kematian setelah tempoh takziah tamat. Itu cerita lain pula. Tapi pada malam awal 1, 2, 3 ni, tuntutan sunnah untuk memudahkan keluarga orang yang mati. Ini tuntutan sunnah dan ini disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah.
membenci, berhimpun beramai-ramai untuk mengingati orang yang telah mati. Duit dalam poket untuk orang solat jenazah. Ini budaya yang lagi buruk daripada kenduri arwah. Ini budaya yang tak baik. Sepatutnya budaya ni kena berhenti. Sebab mungkin kita kata tak apalah, kita nak sedekah ke orang. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada duit kan, tuan-tuan ada duit betul, katakan kita kaya, nak sedekah betul-betul ke orang, sedekah cara lain. Kalau betul-betul ada duit, ada 4,000 ke 5,000, sama ada buat upah haji untuk orang tu yang dah mati, buat sendiri upah haji untuk orang tu yang dah mati, ataupun wakafkan apa-apa atas nama dia. Wakafkan buat masjid ke, ataupun sedekah di atas nama dia. Sedekahlah kain pelikat dekat surau ke, kain telekung dekat masjid ke, apa saja. Buat itu atas nama dia. Tapi bila kita hidupkan budaya ini, dan orang lain juga buat, orang yang tak boleh macam mana? Orang yang tak mampu. Orang yang tak mampu macam mana? Kalau satu kampung tu, semua kematian biasa masuk poket RM5. Semayang jenazah masuk poket RM5. Semayang jenazah masuk poket RM5. Akhirnya untuk orang yang tak mampu nak letak, orang nak tunggu lepas semayang. Doa dah habis. Tapi tak bergerak lagi, duk tunggu. Mana ni tak masuk-masuk ni? Budaya ni tak baik. Kita, kalau tuan-tuan orang yang berada sekalipun, jangan terlibat hidupkan budaya ini. Nak sedekah tak apa, sedekah cara lain. Sedekah atas nama jenazah dengan cara lain. Kerana menghidupkan sunnah itu lebih baik. Menghidupkan sunnah Nabi SAW setelah solat jenazah, doa tu sunnah Nabi SAW. Doa tu dalam solat jenazah. Itu sunnah. Ini cerita pasal jenazah lah, kita panjangkan sikit. Sunnah, panjangkan. Kalau kita fikir Masjidil Haram sebagai contoh kan, takbir ketiga tu imam akan stay panjang. Sebab itu waktu untuk kita minta syafaat bagi orang mati ni. Fashfa' bi ahsan ma indaka, kata Sa'id bin Musayyib. Bagilah syafaat dengan yang terbaik yang kamu ada. Masa tu ucap yang paling baik yang kamu ada. Ikhlaskan niat, baguskan bacaan, baca doa, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ampunkan dia, Allah ringankan siksaan kepada dia, Allah permudahkan urusan dia, Allah teguhkan lisan dia menjawab soalan mungkar dan nakir. Allah ganti dia dengan rumah yang lebih baik, keluarga yang lebih baik, anak-anak yang lebih baik, segala yang lebih baik daripada dunia ni. Allah cuci dosa dia dengan air, dengan salji dan juga dengan ais. Allah cuci. Itu dalam solat tu. Kalau tak kerti bahasa Arab macam mana? Adalah khilaf ulama', cuma pada pandangan saya sendiri, bahasa lain pun tak apa. Dalam jiwa, dalam hati, detikkan doa tu dah cukup. Waktu tu. Nabi specify waktu tu. Takbir pertama, Alhamdulillah. Takbir kedua, selawat kepada Nabi SAW. Takbir ketiga, fokus doa kepada mayat di depan tu. Tapi apabila kita matikan sunnah, walaupun nampak macam simple, tapi bila kita hilangkan sunnah ni, yang jadi lain pula. Kita bila takbir ketiga, di sebahagian tempat pendek je. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrimhu wa wasi' barakatuhu waghsilhu bil ma'i was thalji wal barad wa naqih min al khataaya kama yunqqa thawbu abyadu min ad-danas. Allahumma abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu jannah wa a'idhu min adzabil qubur min adzabil nar. Yang keempat, Allahu akbar. Betul, Allahumma ighfir lana wa lahu wa li ikhwanina allazina. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kejap je kita main jenazah. Tapi lepas main jenazah tu, apa khabar ini mayat? Bagus. Doanya bukan main panjang. Tak kena dengan sunnah Nabi SAW. Saya minta maaf, tapi tak kena dengan sunnah Nabi SAW. Banyakkan tu, masa yang ketiga tu. Kat situ isi banyak-banyak. Kita bila takbir dah habis kita panjangnya doa tu sampai 4 saf kalau semayang, sempat bagi letak duit dalam poket seorang-seorang tu. Daripada first sampai ke belakang. Baru habis. Bukan itu tempat dia. Tempat dia di dalam solat. Ini tentang kematian ni, antara sunnah-sunnah Nabi SAW yang kena diamalkan. Jadi budaya letak duit dalam poket ni, kita kena berhenti. Orang kaya yang membantu menghilangkan satu budaya yang memberi bebanan, sangat memberi manfaat. Tuan-tuan, sebagai orang berada ni kan, kalau orang miskin yang buat, orang kampung nanti kata, dia ni tak ada duit. Kalau orang miskin yang buat. Ramai ada orang mati, semua bagi duit. Tapi tiba-tiba satu keluarga orang miskin tak bagi duit. Orang kampung nanti kata, dia tak ada duit yang pasal ni. Teruk sangat nak bolang poket, orang pun tak mampu.
Ataupun orang kata kedekut lah dia ni, dapat duit banyak dalam tabung tapi tak bagi. Tapi kalau orang yang memang ada duit, dia ada duit, dan dia kerap bagi makan dekat orang, dia kerap buat kenduri, dia kerap jamu orang. Kalau dia tak buat budaya tu, ini akan menimbulkan terdetik di hati orang, pasal apa dia tak buat lah? Dia bukan orang miskin, dia bukan orang kedekut, tapi pasal apa dia tak letak? Ini mengajarkan orang sunnah baru. Ini bagus, mengajarkan orang sunnah baru. Orang miskin, hantaran kahwin kalau letak 3,000 je. 1,000 mas kahwin, 2,000 hantaran. Orang miskin kalau buat begitu, orang kampung tu kata, tak ada duit tu, 3,000 je. Orang miskin macam tu. Tapi kalau orang tu berada, duit dia berjuta-juta, dia letak 3,000, mesej dia lain. Bagus lah dia ni, dia tak menyusahkan orang. Jadi tuan-tuan yang ada duit ni, tolong hidupkan sunnah-sunnah yang baik. Hidupkan sunnah-sunnah, membantu orang, mempermudahkan urusan orang. Dah, ni untuk yang kahwin first. Bukan dia tu. Ni bukan, tak ada kena-mengena. Ni cerita lain. Jadi tuan-tuan yang berada, yang Allah Ta'ala ringankan rezeki, bantu untuk hidupkan sunnah yang baik. Sebab di sebalik kita buat itu, dia memberi kemudahan kepada orang lain.